Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Terima kasih kerana terus menonton video-video pembelajaran saya. Okey, pada kali ini video pembelajaran saya tentang pendidikan, peranan, hak dan tanggungjawab. Okey, terusnya jom. Okey, masih lagi di dalam kursus peradaban Islam, kod CUS 30031 dan 40031. Okey, pendidikan, peranan, hak dan tanggungjawab. Okey, di dalam video pembelajaran kali ini saya akan kupas apakah peranan setiap pihak, hak dan tanggungjawabnya dalam menjayakan pendidikan dalam sesebuah negara. Okey. Okey, hasil pembelajaran di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan peranan dan tanggungjawab individu, keluarga, masyarakat, ilmuwan dan pemerintah terhadap pendidikan. Okey. So kita pergi, kita lihat peranan dan tanggungjawab terhadap pendidikan. Kalau tengok di skrin ni yang anda perhati sekarang, okey, tengok setiap kelompok mempunyai peranan dan tanggungjawab yang utama dalam menjayakan pendidikan terhadap anak-anak. Pertama dari segi individu, ada dia punya tanggungjawab, keluarga, masyarakat, ilmuwan serta kerajaan sendiri mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri dalam pendidikan. Okey. Saya bawakan satu hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi, sama ada menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Ini hadis riwayat Bukhari. Okey, kita akan melihat, saya akan kupas satu persatu setiap peranan individu, keluarga, masyarakat, ilmuwan dan kerajaan dalam menjayakan sistem pendidikan. Okey, pertama kita lihat daripada peranan individu. Okey, individu, setiap individu berhak untuk mendapatkan ilmu sebanyak mana mungkin. Setiap individu ada hak. Dia nak dapat ilmu dekat mana, dan dia ada hak, dan setiap ibu bapa harus memberi keistimewaan dan hak yang tertentu kepada anak-anaknya untuk belajar. Kemudian melengkapkan diri supaya menjadi Muslim yang bermanfaat. Dan yang ketiga, setelah memperoleh ilmu, setiap individu tu wajib menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat. Setiap individu, bila kita dah dapat ilmu, kita kena sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah tanggungjawab keluarga di dalam pendidikan? Ini sewajarnya memang tidak dapat tidak keluarga berperanan dalam bab-bab pendidikan ini untuk menjadikan anak-anaknya itu tidak ketinggalan. Pertamanya, memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak membaca, menulis dan mengira. Tanggungjawab membaca, menulis dan mengira ini tidak harus kita menyerahkan kepada pihak guru semata-mata. Kita menyerahkan 100% kepada guru semata-mata untuk mengajar anak kita boleh membaca, boleh menulis dan boleh mengira. Itu tidak tepat. Seharusnya bijak membaca, menulis dan mengira ni harus bermula daripada didikan ibu bapa. Kedua, setiap ibu bapa mestilah menyediakan dana pendidikan kepada anak-anak ataupun nafkah untuk anak-anak, menyediakan duit dan bantuan-bantuan yang sewajarnya kepada keperluan anak. Dan yang ketiga, mengawasi pelajaran anak-anak. Contohnya dalam situasi PDP online pada hari ini, setiap ibu bapa mesti ada tanggungjawab berperanan untuk menjayakan pembelajaran PDP secara online. Kalau kita lihat, setiap ibu bapa tidaklah berkemampuan untuk menyediakan prasarana internet sebagainya.
tetapi itu bukanlah penghalang untuk menjadikan anak-anak ketinggalan dalam menjayakan pendidikan anak-anak walaupun secara online. Ibu bapa seharusnya mengawasi, memerhati anak-anak supaya anak-anak membuat kerja rumah yang telah diedarkan dan mengawasinya. Seterusnya, apakah peranan pihak masyarakat pula di dalam sistem pendidikan? Adakah masyarakat hanya melihat sebelah mata saja ataupun membiarkan tugas pendidikan ni kepada guru semata-mata? Tidak. Tugas masyarakat tetap ada. Pertama, memberi sokongan moral dan material kepada yang memerlukan. Sokongan moral ni contohnya di dalam keterlibatan ibu bapa di dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru PIBG. Sepatutnya ibu bapa mesti terlibat dalam PIBG. Di dalam PIBG sendiri dia ada satu sistem namanya sarana. Sarana ni melibatkan pelibatan anggota masyarakat untuk membantu apa yang patut. Setiap ilmu kemahiran yang ada pada ibu bapa seharusnya boleh diguna pakai untuk kegunaan pelajar di sekolah. Kemudian menyediakan suasana kondusif dan konstruktif kepada para pelajar untuk menimba ilmu. Di sini juga masyarakat berperanan dalam menyediakan prasarana dan tidak mengharapkan sekolah dan kerajaan semata-mata, yang mana tempat belajar itu adalah tempat anak kita belajar. Seharusnya kita boleh berlapang dada, berkongsi sedikit sumbangan dan bantuan kepada pihak sekolah untuk menyediakan suasana yang kondusif kepada anak-anak kita kat sekolah. Ketiga, menyumbangkan kepakaran dan kepandaian ahli untuk masyarakat seluruhnya. Ini yang saya katakan, sistem sarana itu sendiri. Dan selama ni kita lihat banyak komen ibu bapa negatif terhadap peranan guru. Sepatutnya guru dan masyarakat seharusnya berganding bahu untuk menjayakan pendidikan. Dan kita lihat juga banyak komen, tetapi apabila mesyuarat PIBG tidak ada sambutan di kalangan guru-guru. Sepatutnya suasana medium PIBG itu dijadikan sebagai satu tempat untuk sama-sama ibu bapa berkongsi idea untuk memantapkan lagi pendidikan di sekolah anak masing-masing. Seterusnya, para ilmuwan ni seharusnya memang dekat dengan para pendidikan. Tugasnya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan untuk pembangunan anggota masyarakatnya, mengadakan perbincangan ilmiah tanpa mengharapkan balasan. Masyarakat digalakkan memberi sumbangan kepada ilmuwan sebagai tanda terima kasih. Seharusnya masyarakat tidak berkira dengan para ilmuwan yang bertanggungjawab mendidik anak-anak kita. Seharusnya tidak berkira-kira lah. Okey. Seterusnya, apa peranan pemerintah? Itu seharusnya wajib bagi setiap pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam menyediakan infrastruktur pendidikan kepada rakyatnya. Pertama, menyediakan peluang dan dana pendidikan kepada rakyat. Keduanya, pemerintah hendaklah melengkapkan prasarana di IPT untuk menampung ramai pelajar. Tak semestinya di IPT lah. Di sekolah, di mana-mana saja institusi pendidikan seharusnya pemerintah bertanggungjawab lah. Ketiga, memastikan tidak berlakunya keciciran dalam masyarakat. Ini pemerintah seharusnya bertanggungjawab lah. Sebenarnya ada undang-undang yang terlibat dalam memelihara agar setiap warga negara ada hak untuk mendapat pendidikan. Okey. Seterusnya itu saja video perkongsian pembelajaran saya pada kali ini. So, saya harap setiap ilmu dapat dimanfaatkan. So, akhir kata, jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.